Maka dia pun rasa bersalah, dia pun insaf dan bertaubat. Maka dia di situ jelas perbuatan kita memulaukan dia membawa faedah, daripada kita buat tak tahu je, buat macam biasa je. Wah, apa khabar? Dia buat berhaban ke, dia buat bid'ah apa, syirik semua. Kita, oh, you are my friend. Itu mendajalkan dia. Dia ingat, oh, aku ni betul lah. Ya. Kan? Maka di situ itu syarat kita. Kalau ada maslahat. Kalau tak ada maslahat, jangan sekali-kali nak memulaukan sesama umat Islam. Kalau tak ada maslahat, hanya kerana perasaan, mengikut hawa nafsu. Oh, ini lain, ini sesat je, kita tak boleh kawan dengan dia dan sebagainya. Jangan sekali-kali buat macam tu. Ya. Memang kita tidak akan bersama-sama dengan dia. Ya. Kita tak akan duduk dengan orang-orang yang menyimpang ni. Tetapi itu tidak bererti bahawa kita memulaukan mereka. Tidak. Kita tidak mahu bersama-sama dengan mereka kerana kesesatan yang ada pada mereka. Tapi dalam masa yang sama, kita masih lagi menganggap dia sebagai saudara Islam kita. Kita berusaha untuk menasihat mereka, ya, untuk membawa mereka ke pangkal jalan. Ya. Sama lah dengan ikhwan muslimin. Ya. Kita berkewajipan untuk menasihat mereka. Ya. Dan bukan kita menolak dia sepenuhnya sebagaimana halnya orang-orang kafir. Ya. InsyaAllah terjawab ya. InsyaAllah. Soalan lain. Adakah berdakwah dan mengajar orang-orang awam untuk lebih dekat kepada Islam menggunakan metod nasyid dan muzik, adakah itu satu metod yang betul? Dan apakah nasihat Ustaz untuk mereka yang ni apa, turut serta dalam menjayakan program-program seperti itu? Ya, itulah soalan nasyid atau apa? Muzik. Nasyid dan muzik, itu kita kena jawab. Adakah ia dibolehkan atau tidak? Ya. Kalau kita kembali kepada, ya, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul. Kiranya kita berselisih tentang suatu permasalahan, dalam contoh sekarang ni adalah nasyid dan muzik, Allah kata apa? Farudduhu ila Allah wa rasul. Hendaklah kita kembalikan permasalahan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita lihat Al-Quran dan Sunnah, apakah dia membolehkan untuk kita menggunakan muzik, menggunakan nasyid. Ya. Kalau kita lihat kepada contoh teladan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sama sekali tidak pernah menggunakan muzik, tidak pernah sama sekali menggunakan nasyid untuk berdakwah kepada orang-orang musyrikin Mekah. Dengan Abu Jahal, Abu Lahab, ketang, la ilaha illallah, ketang, marilah masuk Islam, ketang. Rasulullah pernah buat macam tu? Kita akan kata, itu kan baik, itu kan akan merapatkan mereka dengan Islam dengan cara yang relax, dengan cara hiburan. Ya. Kerana muzik satu bentuk hiburan untuk relax, ya, relax, ikut zaman, menenangkan jiwa. Janganlah dia marah. Kita pun tenangkan dia dengan muzik-muzik syaitan ni supaya dia cool down. Okey. Ucaplah la ilaha illallah. Dia pun mengucapkan. Tidaklah ada macam tu. Itu bukan caranya. Rasulullah tak pernah buat macam tu. Sedangkan kaedah kita sama. Kalau bendanya baik, pastinya telah dilakukan oleh Rasulullah. Jangan ada pula nak kata zaman Rasulullah mana ada muzik. Ada. Apa kata tak ada? Kompang dan string apa, tali-tali macam gitar tu semua dah ada. Cuma tak adalah dalam bentuk moden tu macam zaman sekarang. Benarnya dah ada. Ya, benar asasnya ada. Kompangnya, tablanya dengan apa string apa? Violin. Ya. Violin. Violin. Semuanya dah ada dah. Ya. Tetapi tidak pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa akan ada di kalangan umatku di akhir zaman nanti mereka yang menghalalkan zina, menghalalkan arak dan menghalalkan peralatan muzik. Ya, itu menunjukkan bahawa bendanya haram. Sama sekali kita tidak boleh menggunakan benda yang haram di dalam urusan harian kita, apatah lagi dalam benda ibadah. Ya, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Orang sufi nak berzikir, ketuk tabla sikit, tang tidak haya sikit, la ilaha. Ya,
Itu jelas, itu semua pintu-pintu kesesatan, ya. Baik, ada soalan lagi? Ustaz, dia tanya apa golongan jihadi? Ha? Jihadi. 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 Kenapa dia dengan orang mana Khawarij moden? Khawarij Moden. moden. Ya. Sebab mereka datang dalam gaya bentuk wajah baru. Jihadi zaman sekarang ni, ya. Mereka tidak menzahirkan, mereka tidak menyatakan secara terang kami ni Khawarij, tak. Mereka memanggil mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tetapi itu dakwaan. Dari segi praktikalnya, slogan-slogan mereka, laungan-laungan mereka, ya, dakwah mereka sama dengan orang-orang Khawarij, ya. Mengkafirkan pemerintah, melawan pemerintah, menggulingkan pemerintah, benda yang sama, ya. Maka kerana tu kita katakan mereka ni mendakwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi secara realitinya mereka menyamai Khawarij. Maka ini yang kita katakan Khawarij gaya moden. Okey. Inilah. Kalau macam fatwa di satu negara macam Saudi, Macam tabligh, sufi gaya moden. Mereka tak mengatakan bahawa kami ni sufi. Tak. Mereka mengatakan bahawa kami ni tabligh. Ya. Tapi kita tengok dalam tabligh, apa dia punya amalan-amalan dia, ya. Berzikir dalam gelap. Pernah nampak? Pergi, jangan pergilah kat Jalan Seri Petaling. Jangan pergilah. Saya pun terlepas cakap, ya. Tapi itulah, berzikir dalam keadaan gelap. Subhanallah, subhanallah. Awak masuk dalam masjid, surau, lampu tak menyala, tapi ada orang tengah berzikir. Ngapain ni? Oh, orang tabligh. Itu sama dengan orang sufi, ya. Berzikir dalam gelap, kononnya untuk menambahkan khusyuk, kononnya untuk mencapai martabat yang lebih tinggi dan seterusnya, ya. Cakap-cakap yang merepek ni, ya. Inilah sufi. Maka tapi dengan wajah yang baru, ya, dengan gaya yang baru, ya. Sufi moden, ya. Tajdid, pembaharuan, ditukar-tukar sikitlah, teknikal sikit. Tapi intipatinya sama. Menaikkan syekh, ya, menaikkan Muhammad Ilyas, ketua mereka, menaikkan tokoh-tokoh dia, menganggap bahawa mereka ni ada keramat, mereka ni wali-wali Allah, mereka ni, ya, ada power, ya, karamah. Inilah orang sufi. Panggillah apa-apa sekalipun. Nak panggilkan dia apa, George Bush ke apa ke, tapi bendanya sama. Kau tetap sufi, ya. macam fatwa kat Saudi, boleh kan dia guna pakai kat Malaysia lah, macam kita dilarang. Persoalan fatwa ni atau persoalan agama syariah ni, dia tidak mengikut tempat, okay? Agama Islam ni untuk sepanjang masa, sepanjang zaman, ya, tanpa mengira bangsa, ya, dan seterusnya, ya. Agama Islam ni untuk sepanjang masa, sepanjang zaman, tak kira tempat, ya, tak kira masa. Tapi persoalan tentang fatwa tadi tu, ya, tentang dilarang apa, memandu, ya, itu perlu dilihat kepada dia punya apa nama tu, dia punya sebab dia, ya, apakah dalil yang mengharamkannya, ya. Kalau sebabnya, ya, keadaannya sama, ya, yang menyebabkan mereka melarang kat sana, apa sebabnya? Oh, kerana menimbulkan fitnah dan sebagainya, kerana, maka begitulah keadaannya kat sini, ya. Tak perlu kita nak ada fatwa pun, ya. Tapi walau bagaimanapun, apa yang berlaku kat sana adalah ada fatwa am, ya, di mana kerajaan melarang. Hasil daripada fatwa para ulama, kerajaan mengeluarkan arahan untuk melarang para wanita untuk memandu. Maka itu menjadi satu, di samping di fatwa, dia adalah satu arahan pemimpin kerajaan, maka ia wajib ditaati, ya. Walaupun kita tak setuju, dalam fatwa ni bukan wajib, ya.
fatwa ni kadang-kadang kita tengok, bukan semua fatwa kita kena ikut. Ya, ada fatwa, kadang-kadang satu fatwa tu bercanggah satu sama lain. Maka kita apa tanggungjawab kita? Maka kita akan lihat yang mana yang lebih kuat dalilnya. Ya. Tapi dalam masalah ni adalah dia adalah satu arahan kerajaan. Kat Malaysia ni, ya, tidak ada macam tu. Tetapi itu tidak bererti bahawa golongan wanita boleh memandu ikut suka hati dia. Tak. Kerana kesnya sama. Kalau menimbulkan fitnah, ya, kalau menimbulkan pergaulan bebas, ya, kalau mengundang bahaya kepada wanita itu, maka wanita itu tidak boleh untuk memandu, ya, kecuali dengan adanya mahram. Dan persoalan mahram ni adalah jelas, ya, dalam hadis, di mana dilarang untuk para wanita untuk bermusafir, ya, tanpa mahram. Hadisnya jelas kat situ. Tapi persoalan tentang memandu kat sini, ya, kita lihat kalau kat Malaysia, kalau kat konteks kat Malaysia ni, kalau tidak menimbulkan fitnah, ya, untuk jarak yang dekat, ya, tidak akan ada gangguan, selamat, kita akan kata insya-Allah boleh lah, ya. Terjawab ke? Dah. Soalan lain? Baik, kita sudahi dengan tasbih Farah. Subhanallahumma